Tuan-tuan, kalau kita nak kata siapa ulas satu benda tu bid'ah, dia telah melakukan dosa ataupun dia telah ekstrim, artinya semua ulama besar ekstrim. Mana ada ulama yang tak bid'ahkan sebahagian amalan? Membid'ahkan sesuatu benda bukan ekstrim, itu keputusan daripada nas. Bahkan bukan sekadar malam nisfu Syaban. Bukan sekadar sebagaimana contoh Ustaz Abu Syafiq sebut, ada benda yang lagi basic daripada tu. Baca Quran beramai-ramai dengan satu suara, baca ramai-ramai. Kata Imam Malik, sebagaimana dinakalkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, aku tak nampak orang buat ni di Madinah dan jangan buat. Itu perbuatan ahli Syam. Masalahnya, mengatakan bid'ah tu biasa. Sebab tu saya nak sebut, apabila berdepan dengan isu bid'ah, ada 3 metodologi. Macam kita masuk street fighting ke apa. Ada 3. Satu warrior. Satu lagi loser. Satu lagi caca marba, dia pukul yang in. Siapa warrior? Al-Mawardi, An-Nawawi dan sebagainya di kalangan ulama besar. Apabila ulama mazhab Hanafi katakan solat istisqa bid'ah, Al-Mawardi bantah, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Apabila orang mazhab Maliki kata sujud kepada Hajarul Aswad bid'ah, Al-Mawardi lawan, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Ibnu Abbas pernah buat. Itu warrior, lawan dengan hujah. Caca marba pukul angin apa? Dia tak ada hujah, tapi dia pergi cari hujah yang tak kena tempat. Contohnya Zamihan Mazin. Jangan gelak. Ulama Wahabi Saudi kata maulid Nabi itu bid'ah. Sebab tak ada dalil. Kau nak katakan sunnah, terpulang. Tetapi apa dia buat? Dia bawakan nas. Nas yang kata iblis bersedih di atas kelahiran Nabi SAW. Dia kata tengok Wahabi sama macam iblis. Ya akhi, bersedih di atas kelahiran dan tak nak sambut birthday, dua benda berbeza. Budak kecil umur 9 tahun, kalau bapak dia kata kat dia, bapak tak suka engkau sambut birthday, sama macam orang barat. Dia mungkin sedih, dia kata bapak dia tak sayang dekat dia dan sebagainya. Tapi dia tak mungkin kata, bapak dia benci kelahiran dia. Tak. Kalau logik budak kecil boleh faham, orang yang belajar agama tak boleh faham, maksudnya ada masalah dengan dia belajar agama tu. Itu metodologi kedua. Dia nak pukul tak ada hujah. Yang metodologi ketiga, loser. Loser ni macam mana? Kena tampar, gigi berdarah. Balik cerita dekat mak, mak dia pukul saya pecah kepala. Contohnya apa? Muhammad bin Abdul Wahab tulis surat kepada Sulaiman bin Surhaim. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, macam mana engkau kata engkau ikut sunnah? Sedangkan engkau pergi ke majlis maulid, engkau bacakan maulid dan mereka melakukan perkara-perkara syirik di situ. Yang tadibu nali masyayikhihim. Pergi sujud kepada syekh mereka. Minta doa kepada syekh mereka. Engkau boleh pergi majlis yang syirik itu. Losernya mana? Muhammad bin Abdul Wahab, dia bukan kata semua maulid syirik. Dia kata majlis tu in specific syirik. Datang Ustaz Abu Syafiq, dia bawa Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan majlis maulid. Tak ada kena-mengena. Itu spesifik majlis. Jadi, benda penting yang kita kena lihat apabila kita berbicara ataupun berbahas, kena pada tempat. Isu bid'ah, isu yang besar. Semua ulama membid'ahkan. Yang paling benar apa nak buat? Siapa nak kata sunnah, dia buat. Siapa nak kata bid'ah, dia jangan buat. Sebagaimana Ustaz Abu Syafiq sebut, apabila ada hadis yang daif, boleh kata sunnah. Katalah. Tapi siapa yang nak kata bid'ah, jangan marah. Demokrasi, passion apa engkau boleh cakap, orang lain tak boleh cakap. Dan jangan tambah-tambah. Bila dia kata bid'ah, kita jangan pergi tambah pula. Maksudnya, dia kata engkau masuk neraka dan sebagainya. Tak. Dia kata bid'ah. Kalau itu tambahan, artinya Imam Malik lebih awal masuk neraka dah. Lebih awal tuduh orang masuk neraka. Berapa banyak amalan orang yang Imam Malik kata bid'ah sebab orang Madinah tak buat. Contoh yang Ustaz Abu Syafiq sebut tentang kenduri arwah sebagai contoh. Saya tak tahu Ustaz Abu Syafiq cerita panjang. Tapi akhirnya tentang hadis Jarir, Ustaz Abu Syafiq komen satu benda. Bukan Jabir tapi Jarir, betul? Ya akhi, hadis tu jelas. Bantah hadis tu. Kunna na'udu al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sina'atu ta'am minan niyahah. Kami menganggap berkumpul di rumah orang mati wa sani'atu ta'am minan niyahah, dan menyediakan makanan selepas ditanam dia adalah niyahah. Niyahah artinya meratap. Nabi melarang keras meratap. Tuan-tuan, siapa yang belajar ulum hadis, basic ulum hadis, dia tahu apabila sahabat kata kunna na'uddu, artinya merujuk kepada zaman Nabi SAW. Bantah hadis. Kalau kita betulkan Jarir dengan Jabir, dia tak membuktikan apa-apa. Ya, okey, dia salah sebut, bukan Jabir tapi Jarir, dia membuktikan apa? Itu yang benda yang kita nak sebut tentang bid'ah.
Kesimpulan saya tentang bid'ah, semua orang membid'ahkan sebahagian amalan. Bidun istisna. Bergeraklah ke hadapan dengan lebih matang. Kalau kita tak setuju, kita kata tak, bawa hujah. Jangan buat cara loser. Gigi berdarah bagi tahu kat mak kepala pecah. Jangan buat begitu. Seterusnya.